Pak saudara Nabi ada 10 orang, mak saudara ada 9 orang. 10 tu bapak dia. Mak saudara ada 6 orang. Pak saudara Nabi dia punya yang sulung, pak long dia, nama Al-Haris. Ni pak long dia. Nombor 2 Az-Zubair. Lepas tu perempuan, lepas tu yang lelaki Dirar, Muqawwim, Abdul Manaf. Abdul Manaf ni nama kat pengenalan lah, nama panggilan Abu Talib. Lepas daripada Abdul Manaf, adik dia Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Pak saudara betul, bukan pak saudara sabit. Lepas tu pak saudara Nabi siapa lagi? Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Ini sahabat dan pak saudara. Dan ayah Nabi yang ke-10, ada seorang lagi namanya tak diketahui oleh para ulama. Ada yang mengatakan namanya mungkin Abbad, tapi tidak pasti. Pak saudara Nabi ada 10, mak saudara ada 6. Baidah, Umaymah, Urwah, Atikah, Birrah dengan Sofiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha, Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa dan juga sukarelawan Surau Al-Aziz, Perumahan Rakyat Satu Malaysia ataupun Prima, Presiden 11 Putrajaya. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita pada malam ini sempena dengan ambang Maulidur Rasul, dan sudah jadi satu kebiasaan di majoriti negeri-negeri di tanah air kita ini. Sambutan Maulidur Rasul diadakan setiap kali tibanya 12 Rabiul Awal. InsyaAllah pada minggu hadapan, pada hari Ahad 9 hari bulan Oktober, kita berlepas diri daripada nak membahaskan perbahasan dan perdebatan tidak berkesudahan tentang bila tarikh sebenar Nabi lahir, atau perbincangan perlu atau tidak diadakan sambutan hari kelahiran Nabi ini. Kita tak nafi ada yang allergic, tapi kita tak boleh buat apa-apa. Namun dalam hal ehwal keagamaan, insya-Allah masih di bawah ulil amri dan masih dapat dikawal, insya-Allah. Apa yang pasti, bila tiba tarikh 12 Rabiul Awal ini, di negara kita kebiasaannya akan adalah meriah dengan 3 perkara. Pertamanya adalah syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Oh, ini dia seronok Maulid banding dengan Mak Hijrah. Ada setengah surau masjid dia buat marhaban, tak ada syarahan, ada makan. Ada setengah masjid surau ada syarahan, tak ada marhaban, ada makan. Ada setengah surau masjid tak ada marhaban, tak ada syarahan, ada makan. Macam surau tuan-tuan, tak ada marhaban, ada syarahan, ada makan. Untuk jamuah lah, untuk tuan-tuan tak berani nak bagi manifesto beria sangat, takut ada belakang. Tapi ada ada tempat tiga-tiga tak ada. Marhaban tak ada, syarahan tak ada, makan pun tak ada.
Dia memang kalau maulud lah atau Maulidur Rasul ni di negara kita, ceramah ni sunat saja. Wajibnya makan. Dan makanan pula, ialah bagi kita duduk Putrajaya, Kuala Lumpur ni dah duduk di bandar, taklah meriah sangat. Maulid pun penceramah pakai jubah, tuan-tuan pun pakai kepiah, kain pelikat saja. Kalau buat di kampung-kampung, wah, kalau di Johor, cerita dululah, 4 bulan sambutan Maulid di negeri Johor. Dia punya sambutan macam kenduri betul. Penceramah datang siap kompang menyambut macam-macam, ada perarakan lagi, nasyid, 3 kumpulan lah buat persembahan macam-macam lagu. Ada ucapan dari YB, ucapan dari penghulu, seronok betul lah. Majlisnya daripada pagi perarakan sampai malam, kemuncak ceramah. Makanan tak payah cerita lah, tak main nasi minyak subuh kita, tak main. Dia makanan memang meriah dan rare betul. Mungkin ada orang Johor di sini ya. Kalau di Johor sambutan Maulid ini, tengok daerah, kalau belah-belah ada Batu Pahat, itu kan situ ramai auzubillah semua. Jadi kena nasi ambeng lah. Nasi ambeng, nasi ambeng luar biasa sekali. Tapi dah tak ada lah sekarang. Kuala Lumpur, Putrajaya tak jumpa lah nasi ambeng ni. Kalau ada ke tempat Selangor ni adalah Sungai Pelik, apa Batam Juntai, boleh jumpa lagi lah masjid yang buat nasi ambeng. Johor dia ada buat engkong. Engkong ni tobat lahum, tuan-tuan tak kenal. Engkong ni ayam. Ayam masak cara Jawa lah. Saya pernah dijamu makan engkong ayam. Saya tanya ni apa benda ni? Dia kata ni engkong. Yalah, apa specialnya? Rupanya engkong ni hanya dihidangkan untuk orang yang diistimewakan. YB ke menteri ke ustaz ke siapa, dia tak buat hari-hari. Dan ayam yang digunakan ayam yang terbaik. Biasanya engkong ni guna ayam jantan. Orang Jawa panggil jago. Ayam jago. Ayam jago. Kalau dulu waktu cerita kat saya, ayam yang buat engkong ni akan dilagakan dulu. Mana champion itu kena sembelih. Mana dia betul-betul ra'i betul lah. Ayam jago. Dia kan Jawa. Saya bukan Jawa, tapi dah selalu sangat pergi tu, banyak lah, sikit-sikit sebanyak. Dia orang Jawa, ayam ni dia ada kategori dia lah. Dia ada ayam jago, ayam dereh, ayam babon, ayam lencer. Dia kan lain-lain. Kalau ayam jago tu ayam jantan, yang gangster-gangster tu jago dia panggil. Ayam dereh ni ayam dara lah. Ayam dara ayam betina muda. Kalau ayam babon, ayam betina yang dah berumur sikit lah, dah kahwin semua. Ayam lencer ni pemuda lah. Mana dia pemuda, puteri, wanita dengan itulah bahagian lah. Soalnya kalau nak bagikan begitu ya. Tapi yang selalu kena sembelih jago lah, jago. Ada juga kadang dia hidang. Ni cerita makanan dulu lah, nak bagi tuan-tuan lapor sikit supaya ada pengorbanan ya dalam ceramah ni. Yang ketiga dulu saya makan botok-botok. Ini pun bukan makanan kami, orang faham pun tak kenal botok-botok ni. Botok-botok ni dia basically ikan, tapi dia tutup dengan daun ya. Banyak daun penuh. Ikan tu tenggelam di bawah, daun penuh sampai ke atas. Segala mak nenek daun dia masuk, kecuali daun teruk yang tak ada dalam tu. Seronok lah dia, kita budaya tempat orang kita belajar. Masa saya pergi ke kampung Melayu Raya di Pekan Nanas Pontian, dia bagi ayam ungkep. Ungkep lain sikit dengan engkong. Ungkep ni dia pakai jintan manis. Boleh lah diguna ayam lencer, maksudnya jantan muda. Ada juga yang babon. Masa pergi ke kampung Sagil Parit 2 di Tangkak, tu guna ayam semua jago semua digunakan. Kalau pergi ke belah-belah Johor Bahru, kalau pergi belah kampung Sungai Melayu, lain pula. Kalau kampung Sungai Melayu, maulud dia bagi asam pedas ikan sembilang, rare juga tu. Dia bagi kupang masak halia, keropok kupang. Tuan-tuan pernah makan keropok kupang? Tak pernah. Itu sedap musim maulud. Makan dia, maulud dengan mulut dia dekat. Jadi dia memang makan banyak. Kalau pergi ala Pontian, itu kalau orang Pontian tu bugi-bugi semua lain sikit lah makanannya. Bagi burasak, lepat loy, makan dengan nasu meti. Nasu meti ni asam pedas ikan parang. Itu di Pontian banyak lah, Bugis style. Seronok, tapi ni those days lah, dah tak ada dah sekarang ini. Dah kurang. Dia adakan sambutan yang bernuansa budaya tu kurang. Dia jadi sambutan biasa sajalah. Kita datang pakai kain pelikat, biasa dengar ceramah, habis makan balik, selesai lah. Dulu begitu meriah sekali.
Hadirin hadirat sekalian, pada malam ni kita berkumpul untuk kita nak menyatakan kegembiraan di atas kelahiran seorang insan yang sangat berjasa dalam hidup kita, iaitulah junjungan Nabi SAW. Teringat saya satu syair yang pernah didendangkan oleh Al-Hafiz Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Kata dia, "Idza kana hadza kafiran." Kalaulah orang kafir ini, iaitu Abu Lahab, kata dia, "Ja'a zammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhalladan." Yang mana nama dia dah diletakkan celaan oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab, yang mana dia ni kekal dulu dalam neraka jahim. Namun ata annahu fi yaumil isnin daiman, tapi setiap hari Isnin dia diberikan keistimewaan oleh Allah. Yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada, kerana diringankan azab dia kerana dia pernah bergembira dengan kelahiran anak saudaranya yang bernama Muhammad. Fama dhanna bil abdi alladhi tula umruhu, maka engkau bayangkanlah apa pandanganmu ganjaran dan pahala yang menanti seorang umat yang mencintai nabinya sepanjang usia, bi ahmada masruran wa mata muwahhidan, sepanjang usia mencintai nabi dan mati dalam tauhid yang sempurna. Abu Lahab itu memang dapat celaan dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Tetapi setiap hari Isnin diringankan seksaan dia. Apa sebab? Kerana dia pernah happy sangat ketika dapat anak saudara yang nama Muhammad. Dan ini bukan cerita rekaan, sabit dengan satu hadis daripada riwayat Urwah radhiyallahu anhu, wa Suwaibatu maulatun li Abi Lahab, kana Abu Lahabin a'taqaha fa arda'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin, qala lahu madza laqita, qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Suwaibata. Ada satu riwayat daripada Urwah, dia bercerita, di mana kita syarah hadis inilah ya. Disebutkan Suwaibatu maulatun li Abi Lahab. Suwaibah adalah bekas hamba kepada Abu Lahab. Saya akan terangkan siapa Suwaibah lepas pada ini. Saya terangkan dulu siapa Abu Lahab. Sebab antara pengisian maulid adalah memperkenalkan biografi Nabi. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Nama kat pengenalan dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dipanggil Lahab? Lahab maknanya menyala-nyala. Katanya dia ni menyala-nyala bukan sebab dia main api, tidak. Dia ni seorang yang cantik orangnya, flawless, menyala-nyala. Jadi tuan-tuan suka ambil gambar selfie flawless tu Abu Lahab namanya ya. Menyala-nyala muka macam K-pop, itu Abu Lahab tu. Dia menyala-nyala, flawless lah kita panggil. Dia ni pak saudara Nabi. Kita berkenalan sedikit malam ni ya dengan pak saudara Nabi. Saya percaya ada di kalangan kita yang terlepas pandang sikit tentang Nabi punya latar belakang family dia. Nabi kita ni, ataupun senang atuk Nabi, nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia ada 16 orang anak, isteri ramai. Daripada 16 anak, 10 laki-laki, 6 perempuan. Anak laki ada 10, dan 10 anak laki itu anak nazar. Macam mana nazar? Kalau kita ingat ada satu hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Manaqib, Nabi pernah bercerita, ana ibnu zabihaini, saya adalah keturunan dari 2 bapa yang hampir disembelih, kata Nabi. Apa sebab? Dia adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail pernah hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan dia juga adalah anak anda kepada Abdullah yang juga hampir disembelih oleh Abdul Muttalib. Apa cerita dia kena sembelih? Dia begini. Ini cerita biodata Abdul Muttalib ni dia nazar, kalaulah aku ni, kata dia, dapat 10 orang anak laki-laki yang kuat, aku akan gunakan anak-anak aku ini untuk menguatkan politik aku dalam masyarakat Quraisy,
yang tak suka kepada aku. Kalau aku dapat 10 anak lelaki, salah seorang tu akan aku sembelihkan nanti. Ditakdirkan dia memang dapat 10 orang anak lelaki-lelaki, tapi dia terlupa dengan nazar dia. Sampai anak yang bongsu Abdullah yang ada pada Nabi kita dah besar. Setelah anaknya 10-10 ni dewasa, dia pun teringatlah kepada nazar dia. Orang Arab dia pegang janji, kalau dia kata nak sembelih, dia sembelih. Masalah Abdul Muttalib tak tahu nak sembelih siapa. 10 anak lelaki semuanya cantik-cantik. Maka apa dia buat? Dia tulis nama semua 10 orang anak lelaki-lelaki. Yang lelaki-lelaki saja, yang 6 orang perempuan dia tak usik. 10 nama anak lelaki-lelakinya tu dia tulis pada kertas dan dia balutkan pada anak panah. Dia masuk dalam satu bekas, dia kocak-kocakkan bekas itu macam nak keluarkan mana panah yang ada nama. Kemudian dia bawa bekas itu pergi kepada patung Hubal. Masa itu di keliling Kaabah banyak berhala. Orang Arab masa itu dia Tuhan dia yang besar-besar, Lata, Uzza, Manat. Ada juga Hubal. Hubal ni dewa bulan lah. Kalau nak faham mudah, dewa bulan. Selepas anak panah itu dikocok-kocokkan, keluar nama Abdullah, anak paling bongsu. Abdul Muttalib ni dia firm. Dia heret Abdullah, bawa pergi depan Kaabah. Memang dia dah standby nak sembelih. Tapi saudara mara sebelah isteri dia daripada Bani Makhzum datang halang. Kata, apa saya nak bunuh anak sendiri ni? Kata, aku dah berjanji. Dah tak boleh ejah lah ke? Tak boleh, ni janji. Ginilah bang, kami cadangkan abang bawa masalah ni, jumpa satu orang pawang dukun. Ni dukun perempuan, champion betul dia bab-bab meramal-ramal ni. Jadi kami cadangkan abang jumpa dengan dia lah, dukun perempuan. Jadi pendek cerita, bawa lah jumpa dukun. Dukun itu bila dia tengok-tengok, dia katakan beginilah, dia arahkan untuk undikan Abdullah dengan gantian 10 ekor unta. Caranya begini, setiap kali dikocok atau dikocakkan, kalau keluar nama Abdullah, maka dia mesti sembelih 10 unta. Repeat sampai keluar unta punya tulisan. Dia dah tambahkan Abdullah unta, Abdullah unta, Abdullah unta. 10 kali dia buat, semua keluar nama Abdullah. Mana dah 100 ekor dia kena sembelih. Dia kata, habis aku macam ni. Kali yang ke-11 dia goyang-goyang-goyang, pup, keluar nama unta. Berhentilah, dia sampai nak keluarkan unta tu saja. Jadi akhirnya selepas 100 ekor unta dia dah gantikan, dia pun sembelih sebagai ganti kepada ayahanda Nabi Abdullah. Itu yang sebab Nabi kata, ana ibnu zabihaini, aku anak dua bapa yang hampir disembelih. Atuk dia pun sembelihlah 100 ekor unta. Dia kerana gembira, kerana tak perlu mengorbankan anak lelaki kesayangan dia, dia pun terus segera menikahkan Abdullah dengan Aminah. Aminah ni seorang wanita yang tinggi nasabnya dalam suku Quraisy, wanita terhormat. Daripada pasangan suami isteri inilah lahirlah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menarik cerita sejarah Nabi ni. Malam ni kita kongsi sejarah Nabi sikit ya. Puan ada cerita mak kilau tu, ada cerita sejarah Nabi pula. Saya nak kongsi pasal pak saudara dengan mak saudara Nabi. Saya ingat ini mungkin satu knowledge baru bagi setengah daripada kita. Pak saudara, mak saudara Nabi ni ada ramai. Dan kalau tuan-tuan tengok sejarah dia, rupanya dia orang ini semuanya menjadi orang hebat, keturunan mereka. Pak saudara Nabi ada 10 orang, mak saudara ada 9 orang. 10 tu bapa dia. Mak saudara ada 6 orang. Pak saudara Nabi dia punya yang sulung, pak long dia, nama Al-Harith. Ni pak long dia. Nombor 2 Az-Zubair. Lepas tu perempuan, lepas tu yang lelaki Dirar, Muqawwim, Abdul Manaf. Abdul Manaf ni nama kat pengenalan lah, nama panggilan Abu Talib. Lepas daripada Abdul Manaf, adik dia Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abu Lahab. Pak saudara betul, bukan pak saudara sabit. Lepas tu pak saudara Nabi siapa lagi? Abbas dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Ini sahabat dan pak saudara. Dan ayah Nabi yang ke-10
Ada seorang lagi namanya tak diketahui oleh para ulama. Ada yang mengatakan namanya mungkin Abbad, tapi tidak pasti. Pak saudara Nabi ada 10, mak saudara ada 6. Baidah, Umaymah, Urwah, Atikah, Birrah dengan Sofiyah. Bapa saudara, mak saudara Nabi ni pun somebody juga. Saya ambil contoh Pak Long Nabi nama Al-Haris bin Abdul Muttalib. Ni Pak Long dia. Al-Haris ini dia ada beberapa orang anak. Antara anaknya adalah Al-Mughirah. Termasuk juga anak dia nama Naufal, yang ketiga nama Abdullah. Mughirah ni mungkin tuan-tuan tak pernah dengar nama, tapi tuan-tuan pernah dengar Abu Sufyan. Abu Sufyan tu anak Al-Haris. Abu Sufyan yang selalu berlawan dengan Nabi selama 20 tahun tu sepupu Nabi. Anak Al-Haris, anak Pak Long dia. Barulah kita nampak dia punya cerita. Oh begitu, oh begini, oh begitu. Pak saudara dia Al-Haris itu. Pak saudara Nabi yang kedua, Pak Ngah Nabi nama Az-Zubair. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Az-Zubair ni dia panglima perang Bani Hashim. Dia memang panglima perang. Dia pernah memimpin peperangan Al-Fijar yang berlawan antara puak Quraisy dengan Hawazin. Kalau rujuk kepada sirah, Nabi masa muda pernah terlibat dalam peperangan itu, tapi tugasan Nabi, pak saudara dia suruh dia kutip anak panah saja. Jadi Nabi masa muda dia dah ada pengalaman pergi ke medan perang. Pak saudara dia nama Az-Zubair. Yang ketiga, mak saudara Nabi. Yang nombor 3, ada setengah tempat panggil nombor 3, ada yang panggil Mak Lam, ada yang panggil Mak Uda. Lantaklah tuan-tuan, jangan panggil nama dah lah, kau ajar no, mak saudara panggil nama. Kita ada gelaran lah, Mak Lam ke Mak Uda, begitulah. Mak saudara Nabi yang ketiga namanya Baidah binti Abdul Muttalib. Baidah ni, ini seronok. Baidah ni adalah nenek kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab mak kepada Uthman adalah anak kepada Baidah. Dia pusing-pusing situ saja. Mak saudara Nabi yang paling bongsu, maksu dia lah, namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Maksu dia. Sofiyah ni dia adik-beradik seibu sebapa dengan Hamzah radhiyallahu anhu, pak saudara Nabi. Abdul Muttalib ramai isteri. Jadi Sofiyah dengan Hamzah ni satu mak, satu mak. Mak dia nama Halah binti Uhaib. Sofiyah ni dia pernah kahwin dengan satu orang, kemudian berpisah, kemudian dia kahwin dengan satu orang yang terkenal namanya Al-Awwam bin Khuwailid. Bila sebut Khuwailid, tuan-tuan tahu lah adik-beradik siapa? Awwam bin Khuwailid, adik-beradik Siti Khadijah. Dia pusing-pusing situ sajalah. Dia kahwin dengan adik-beradik Siti Khadijah, dapat 2 orang anak nama Az-Zubair dengan As-Sa'id. Zubair panglima Islam. Pusing-pusing situ saja. Ada, tapi mak saudara atau maksu Nabi ni, Safiyah ni kering. Orang perempuan tapi berani. Berani betul. Ketika Hamzah dibunuh di dalam perang Uhud, dia boleh pergi maju ke depan nak tengok jenazah Hamzah. Abang dia. Tapi Nabi panggil Zubair, kau tahan mak kau, jangan bagi dia tengok. Kalau dia tengok, aku takut dia meraung, sebab jenazah tu dah uzur sangat. Dirobek-robek oleh musuh kan, jantung apa semua keluar. Tapi Sofiyah hati kering. Dia menatap mayat jenazah abang dia, dia tidak meraung sedikit pun. Hati kering. Mak saudara Nabi. Mak saudara Nabi seorang lagi nama Umaymah binti Abdul Muttalib. Dia ni isteri kepada Abu Waqqas bin Uhaib. Maknanya dia ni mak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang lagi mak saudara nama Atikah binti Abdul Muttalib. Atikah ni isteri kepada Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, dan dia adalah juga ibu kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri, salah seorang isteri Nabi. Seorang lagi mak saudara Nabi nama Birrah binti Abdul Muttalib. Birrah ni adalah ibu kepada Abdullah bin Jahash. Kita pernah dengar lah nama-nama sahabat ini. Abdullah bin Jahash, adik dia Sayyidatina Zainab binti Jahash, isteri Nabi. Adik dia seorang lagi Hamnah binti Jahash. Hamnah ni isteri kepada Mus'ab bin Umair, syuhada di dalam perang Uhud.
Jangan pening, jangan pening. Ini cerita saja. Oh, tak nak apa. Tak bukan suruh apa. Suruh kenal je. Takkan mak kilau kita tahu Nabi, kita tak kenal. Balik semula pada cerita Abu Lahab tadi, pak saudara Nabi. Dia, ramai orang dia keliru antara Abu Lahab dengan Abu Jahal. Lalu orang pun pukat sekali mengatakan Abu Jahal pun pak saudara Nabi. No, Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abu Lahab saja. Abu Jahal itu nama panggilan dia. Nama kad pengenalan dia Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia daripada klan yang berbeza, suku Makhzum. Dia di tanah Arab. Masa tu ada 3 keturunan bangsawan, suku bangsawan. Pertama Bani Hashim, keturunan Nabi kita lah. Yang kedua Bani Umayyah. Yang ketiga Bani Makhzum. Bani Makhzum ni Abu Lahab, Abu Jahal keturunan Bani Makhzum. Termasuk Khalid Al-Walid, itu keturunan Bani Makhzum. Termasuk juga Fatimah, isteri kepada Abdul Muttalib, itu pun keturunan Bani Makhzum. Dia Bani Makhzum ni dengan Bani Hashim, dia tak baik. Dia bergaduh pasal keturunan lah. Sebab itu Abu Jahal dalam sejarah Islam ada 3 orang yang non-Muslim tapi sangat suka mendengar Quran. Dia bukan Islam tapi suka mendengar Al-Quran. Pertama sekali Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua Bani Zuhrah, pengusi JKK lah, ketua kampung. Yang kedua Abu Jahal. Yang ketiga Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Dia orang ni malam-malam dia pergi skoding rumah Nabi. Nabi kat rumah baca Quran. Rupanya dia bersembunyi di dinding belakang rumah Nabi. Dia dengar Quran, angguk-angguk, dia suka. Tapi 3-3 ni tak perasan 3-3 sedang skoding. Dia ingatkan dia seorang. Satu hari gagaknya dia lari 3-3 orang bertembur. Kalau kata orang Pantai Timur, berigak. Kantoi. Akhirnya Abu Jahal warning kepada Al-Akhnas, kau jangan cerita ke orang. Bereboh. Ini kita yang biar pecah di perut, yang pecah di mulut. Kau kalau orang tahu, aku cari kau. Dah buat bereboh. Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, Atara Muhammad yakzib? Bang, awak rasa Muhammad ni menipu ke tak? Abu Jahal kata, maka zikatu. Aku yakin dia memang tak pernah menipu. Wa kunna nusammihi al-amin. Kami daripada kecil panggil dia al-amin. Jujur, amanah, tak pernah bohong. Al-Akhnas tanya, kalau abang tahu dia tak menipu, abang lawan dia buat apa? Hak jadi pembangkang tu apa? Kata Abu Jahal, walakin idza kana fi Bani Hashim saqayata wal rifadatu wal musyawwara thumma takunu fihim an-nubuwah fa syai' li Bani Makhzum. Cuba kau fikir, urus Masjidil Haram, Kaabah, puak dia. Beri makan orang haji, puak dia. Urus minum air Zam-Zam, puak gerabak dia. Jaga haiwan Mekah, puak gerabak dia Bani Hashim. Sekarang dia pula nak mengaku jadi Nabi. Habis keturunan aku nak jadi apa? Bagi minum air tak boleh, jaga orang haji tak boleh, jaga Zam-Zam tak boleh. Jadi Nabi pun dia dah sapu dulu. Rupanya Abu Jahal dia masalah gengsi kebangsawanan saja. Itu Abu Jahal. Dia sebenarnya antara Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, semua saudara. Saya nak peningkan tuan sikit-sikit ya. Kalau kita tengok biodata Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mazar bin Ma'ad bin Adnan. Nabi dihafal nama nenek moyang dia sampai Adnan. Dalam suku Quraisy, induk dia duduk pada Fihir. Pada Fihir. Fihir itu yang jadi induk moyang dia orang. Kalau belah Bani Umayyah, tadi saya sebut 3 suku bangsawan, Umayyah, Hashim, Makhzum. Kalau belah Bani Umayyah, dia kena dekat dengan Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay ni great grandfather kepada Nabi. Sebab Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Great grandfather dia. Abdul Manaf dia ada 2 orang anak laki-laki.
Seorang nama Hashim bin Manaf, seorang nama Abdul Syams bin Manaf. Hashim adalah lineage keturunan Nabi, silah belah Nabi, great grandfather, moyang Nabi. Kalau Abdul Syam, lineage keturunan Umayyah, mana silah sebelah Umayyah. Sama, dia kongsi satu atuk moyang saja, cuma dia pecah dua. Sebab itu kalau lineage contoh keturunan Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay, mana great father kepada Nabi kita. Kalau belah Bani Makhzum, dia kena dekat Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini adalah great grandfather Nabi, moyang ke-6. Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi great 6 kali great grandfather kepada Nabi. Ka'ab bin Lu'ay dia ada 3 orang anak, Hushaish bin Ka'ab, Adi bin Ka'ab, Murrah bin Ka'ab. Murrah ada 3 anak, Kilab bin Murrah, Ta'im bin Murrah, Yaqazah bin Murrah. Kilab bin Murrah dia ada anak nama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab great grandfather Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Yaqazah bin Murrah adik dia dapat anak nama Makhzum. Jadi tu keturunan Makhzum. Jadi it runs in the family. Dia pusing, semua asalnya adalah bersaudara. Sebab itu pelajaran sebelum saya ulas lebih lanjut, pelajaran untuk kita adalah jagalah hubungan keluarga, tuan-tuan. Ramai anak muda sekarang kalau tanya nama dia, moyang dia tak tahu nama apa. Adik nama siapa? Sekian bin sekian. Lepas tu tak tahu dah ustaz, sampai 3 saya tahu. Kenapa tak tahu semua? Bapak saya tak tahu siapa moyang dia. Macam mana saya nak tahu? Jangan. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi SAW, kena jaga lineage kita. Sementara ada mamak saudara, atuk saudara masih hidup, pergilah jumpa, catatkan kita ni keturunan mana, bin apa. Saya takut esok cucu cicit kita dia dah tak tahu moyang siapa. Awak keturunan apa? Tak tahulah ustaz, orang asli juga saya ni. Sampai begitu pun esok dah tak tahu keturunan. Padahal kita ada yang daripada Pagaruyung, ada daripada Bugis, Jawa, dah putus. Nabi dia sangat jaga dia punya lineage keturunan dia. Sebab itu dia boleh sebut nama dia sampai moyang yang ke-12 dia boleh sebut. Ada satu peristiwa pernah berlaku di dalam peperangan Hunain. Saya ingat yang ni saya akan terangkan kemudian sebab kita nak masuk azan Isyak. Jadi saya kira kita berhenti dulu seketika untuk memberi laluan kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita bertemu dalam ceramah sempena ambang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita bercerita, kita rujuk kepada cerita-cerita tentang keluarga Nabi yang jarang diangkat ke permukaan. Saya percaya tuan-tuan selalu dengar cerita isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, kawan-kawan sahabat Nabi. Tapi jarang sekali dicerita tentang pak-pak saudara Nabi, mak-mak saudara Nabi ni. Dan kita malam ni tengok macam mana Nabi ni dia sangat jaga hubungan kekeluargaan, kekerabatan ini. Menjadi satu pelajaran untuk kita hari ini yang terlalu sibuk menjaga hubungan dengan kawan, WhatsApp group, tak pernah left. Tapi saudara mara seminggu 3 kali left. Adik-beradik WhatsApp left, sepupu sepapat keturunan cucu cicit moyang sekian left. Apa benda orang macam ni? Nabi kita tak pernah left group. Kalau dalam bahasa kita, tadi saya bawa satu cerita tentang perang Hunain. Ini nampak sangat Nabi dia punya jaga dia punya hubungan family dia. Bukan dia taksub dah. Jaga hubungan keluarga ni penting. Kalau kita tak jaga family kita, siapa nak jaga family kita? Ada satu peristiwa semasa perang Hunain. Perang Hunain ini dia berlaku selepas sebaik saja pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Yang mana ketika itu orang-orang musyrikin, terutamanya puak Hawazin dengan Saqif, dia tak puas hati, tak boleh terima hakikat orang Islam
boleh datang semula ke Mekah untuk ambil balik kota Mekah dalam pembukaan Mekah. Jadi kedua-dua puak Hawazin dan Saqif ini mereka rancang nak buat serangan di Mekah, dan mereka berkumpul di satu tempat bernama Autas. Autas ni dekat dengan lembah Hunain. Jadi mereka ketika itu dalam kitab sejarah mencatatkan dia orang keluar daripada Mekah, berkemah di luar daripada Mekah dengan membawa kelengkapan perang dan harta yang sangat banyak. Sebab dia tak nak kalau apa-apa berlaku nanti orang Madinah yang masuk Mekah dia habis dia rampas harta. Jadi dia orang bawa semua harta. Mana kalau kita ni pindah dengan piring-piring Astro tu sekali bawa, dia bawa semua sekali. Dia kedudukan lembah Hunain ni bagi kita yang biasa pergi ke Mekah. Lembah Hunain ni dia duduk antara Mekah dengan Taif, tapi dia lebih dekat dengan Taif. Dan perang ni berlaku masa raya 6 Syawal tahun 8 Hijrah. Jumlah tentera Islam masa tu agak ramai. Asalnya orang Islam daripada Madinah 10,000 saja. Tapi bila mereka masuk Mekah, ada 2,000 orang Mekah peluk Islam. Jadi total orang Islam masa tu dah bertambah ketumbukannya menjadi 12,000 orang. Tentera orang-orang daripada musyrikin Mekah lebih ramai, 20,000. Tapi orang Islam ketika itu bila tentera ataupun orang Islam dah bertambah daripada 10 menjadi 12, akhirnya jadi sombong, overconfident. Yalah, dah bertambah 2,000. Dan Allah tegur dalam Quran, qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan yang banyak dalam medan perang, termasuk medan perang Hunain, yaitu ketika iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu ujub dengan jumlah kamu yang ramai itu. Allah Ta'ala tegur, kau orang baru rasa dapat sokongan dari kaum B terus rasa samsi. Jangan begitu. I got numbers. Apa number tak boleh begitu. No, you jangan sombong. I got numbers. Nombor tak ada apa. Tu ujub namanya. Ketika dia orang overconfident, musuh rupanya pakai senjata yang agak canggih. Dia panggil manjanik. Manjanik ni dia macam lastik besar. Menyebabkan orang Islam bertempiaran lari ketika diserang oleh orang-orang daripada Hawazin dan Saqif. Ketika itu Nabi tengok orang Islam dah berpecah. Tadi korang overconfident, sekali orang pakai artileri canggih semua lari. Nabi anak jantan, dia tetap berdiri seorang. Yang lain ni dah takut senjata baru, tak terfikir ada daripada jauh boleh tembak. Biasa lawan-lawan itu saja. Nabi ketika itu dia berduduk atas kenderaan dia. Ada yang kata kuda, ada yang kata unta, ada yang kata keldai. Yang penting kenderaan, tunggangan haiwan. Ketika dia duduk di situ, yang datang support dia siapa? Di depan dia Sayyidina Ali, di kanan dia Abbas, di kiri dia Abu Sufyan, dan di belakang ada Abu Bakar dengan Omar, yang dia punya inner circle dia. Ini dia punya 69 komando dia yang tak akan lari. Dan majoriti yang ada adalah saudara mara dia. Dan Nabi telah ungkapkan satu kata-kata kepada orang kafir, Anan Nabi la kadhib. Aku Nabi, aku tak pernah menipu orang. Ana ibnu Abdul Muttalib. Ini keturunan Abdul Muttalib lah. Nabi nak kata ini keturunan anak jantan. Ini saudaraku, sepupu aku. Ini pak saudaraku. Mari sini berlawan dengan aku. Oh, Nabi dia semangat bila ada saudara mara dia. Ini Nabi, dia proud dengan keluarga dia. Bukan taksub, tidak. Kebanggaan dia, keluarga dia, keturunan dia. Orang lain lari belakang lah. Jadi bila sahabat tengok Nabi dengan 3-4 orang sepupu, ialah Ali sepupu, Abu Sufyan sepupu, Abbas pak saudara, dia kata dia 4 beranak berani nyol kita. Akhirnya mereka masuk balik dalam pasukan, dan Alhamdulillah orang Islam menang. Dan dalam pertempuran itu 6,000 musuh telah ditawan, 70 terbunuh. Dan itulah dalam sejarah peperangan Islam rampasan perang terbanyak dalam sejarah.
Dalam peperangan Hunain, orang Islam berjaya merampas 24,000 ekor unta. Zaman itu dapat rampas 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih bersamaan 213 gram. Maknanya orang Mekah bawa semua harta, pik deposit pun bawa semua balik. Rampas dia orang Islam balik lah. Dia panjanglah cerita Hunain ni, cerita Hunain. Yang saya nak bawakan Nabi ni, dia family. Apa-apa family kita kena jaga family kita. Kita balik semula pada riwayat daripada Urwah, cerita Suwaibah tadi. Kata Urwah, kana Abu Lahabin a'taqaha fa'arda'at Nabi SAW. Ketika Abu Lahab mengetahui Aminah melahirkan Muhammad, dia terlalu gembira sebab anak saudara. Lantas bagaimana dia menzahirkan kegembiraan dia? Dia telah memerdekakan Suwaibah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Dia merdekakan Suwaibah. Lantas disuruh Suwaibah ini menyusukan Nabi. Fa'arda'at Nabi SAW. Ini Abu Lahab ni sayang dia kepada anak saudara, dia gembira sangat. Itu kalau kita sebut ibu Nabi, ni cerita ibu Nabi pula. Ibu Nabi ada berapa orang? Ibu Nabi ada 8 orang. Yang kita cerita ni, ibu ni maknanya ibu kandung, ibu angkat, ibu susuan. Ada 8 orang. Kita sebagai umat dia kena kenal lah dengan 8 ni, tidak wajib kenal. Tapi yalah, kalau boleh kenal isteri mak kilau, takkan tak boleh kenal mak boleh Nabi kita. Pertama sekali, mak Nabi selain daripada Aminah lah, Aminah ni makruf. Mak yang Nabi panggil mak, Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Isteri Abu Talib, mak saudara sabit Nabi. Nabi sangat sayang pada dia sebab dia jaga Nabi dari umur Nabi 8 tahun. Daripada Nabi darjah 2 dia dah jaga Nabi. Nabi sangat sayangkan dia. Dan Nabi memanggil dia mak. Kalau tuan-tuan baca cerita Nabi dengan Fatimah, menitik air mata. Sebab dia anak yatim, ayah tak pernah jumpa, mak meninggal masa dia kecil. Padahal Fatimah dengan Abu Talib anaknya ramai, tapi dilayan Nabi tak kurang dengan anak-anak yang lain. Bahkan kalau bawa ke Mekah, orang tanya, anak saudara, dah anak saya, dengan anak saya dia panggil anak saya. Nabi memang sayang betul kat dia, panggil mak. Wanita kedua yang menjadi mak pada Nabi adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni nama benarnya Barakah binti Sa'labah. Dia ni pun Nabi panggil mak juga, sebab dia mengasuh Nabi sejak Nabi dalam perut. Nabi dalam kandungan Aminah, dia dah pun jaga Nabi. Bahkan Nabi panggil dia mak juga. Hiya ummi ba'da ummi. Dia ni adalah mak saya lepas mak saya. Ummu Aiman ni tak cantik, orang Ethiopia, Habsyah, kulit gelap Afrika. Nabi sayang sangat dia. Yalah, Nabi belum lahir dia dah kenal Nabi, daripada Nabi baby lagi. Dia tak menyusu, ada setengah kata dia tak menyusu Nabi, dia menjaga saja. Yalah, pengasuh. Dan Ummu Aiman ni dia lambat kahwin. Sampai nak diatur-aturkan, dia kata saya tak cantik, siapa yang nak pada saya? Akhirnya Nabi kahwinkan dia dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan perkahwinan mereka dapat Usamah bin Zaid. Itu panglima termuda dalam sejarah Islam. Ummu Aiman, kesayangan Nabi, mak dia lah. Wanita ketiga yang digelarkan sebagai ibu juga adalah mak saudara dia, Safiyah binti Abdul Muttalib. Satu-satunya mak saudara Nabi yang Islam menurut sebahagian daripada ulama. Mak saudara Nabi tadi kita sebut ada 6, Atikah, Umaymah, Baidah, Barrah atau Birrah, Safiyah dan Arwah. Safiyah ini adalah ibu kepada Zubair bin Awam. Tadi kita dah ceritalah. Wanita keempat yang dianggap ibu oleh Nabi adalah Suwaibah. Ini kita cerita Suwaibah ni.
Suhaibah ni ibu susuan pertama Nabi. Dan Nabi tetap bertanya khabar kepada dia walaupun berjauhan ketika itu. Ialah banyak kenangan Nabi dengan Suhaibah ini. Wanita kelima yang Nabi gelarkan ibu, ini yang paling popular lah, Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi yang terkenal. Selain daripada dia menyusu Nabi, dia juga lah yang mengajar Nabi pandai bertutur. Dia ni seorang yang teratur percakapannya. Sebab Abu Bakar pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kita ni sama ke? Duduk Mekah lah ke? Tapi tuan punya percakapan teratur, dictionnya, tajwidnya, makhrajnya. Sebab Nabi cakap orang boleh hafal. Orang boleh hafal percakapannya, begitu teratur sekali. Macam mana tuan boleh dapat kelebihan? Kita duduk sekampung je. Kata Nabi, mana sekampung? Aku besar di kampung Halimatus Sa'diyah. Orang kampung tu cakap semua teratur. Jadi dia daripada kecil didedahkan dengan cakap dengan sebutan yang tepat. Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi yang sangat terkenal. Ketika Nabi dilahirkan, orang tahu Nabi ni anak yatim. Jadi menjadi budaya orang Arab, mereka akan daripada kampung pergi ke Mekah menawarkan khidmat menyusukan baby. Dulu dia ada pasien macam tu. Tak ada orang pergi rumah Aminah, sebab Aminah suami meninggal. Orang tak nak, nanti kalau lepas nyusu dia tak ada duit nak bayar. Laki tak ada, nak bayar dengan apa? Biar Halimah Sa'diyah ni, dia pergi, dia jatuh cinta dengan Nabi. Lawa budak ni, dia pun ambil. Tak ada gaji, tak apalah. Panjanglah pula cerita nyusu ni kan. Tapi bila cerita baca tentang ibu Nabi ni, menitik air mata. Sebab kita boleh bayang perasaan satu orang budak yang tak ada emak. Mungkin tuan-tuan yang ada pengalaman gitu hidup tak ada emak. Kita ada satu sentimental sikit dengan orang-orang yang pernah berjasa beri makan ke kita, beri duit masa kita kecil. Kita anak yatim tapi dia sayang kita. Saya ingat orang-orang macam ni kita akan ingat sampai bila-bila lah. Sebab biasa anak yatim orang tak suka. Dulu lah orang pandang anak yatim ni menyusahkan, cibuk, menyibuk, nak duit orang. Dan sekarang anak yatim mewah lah, makan hotel apa semua. Dulu hina. Jadi bila ada orang sudi beri makan, memang kita akan kenang sampai bila-bila. Dan ada dua orang wanita, nama Ummu Sulaim binti Milhan dengan Ummu Haram binti Milhan. Dua adik-beradik ni mak saudara susuan dengan ibu Nabi. Dan Nabi kerap bertandang ke rumah mereka. Dua ni, dia macam Nabi kalau pergi tu macam rumah sendiri lah dia buat. Dia buat macam rumah sendiri, pergi ke dapur apa semua. Sampai orang heran, tuan kenal ke Ummu Sulaim? Aku kenal daripada dulu ni. Geng-geng menyusu belaka ni. Nabi anggap tu macam dia jadi tarah dia, mak saudara susuan dengan ibu Nabi. Dan wanita yang ke-8 sudah pasti wanita mulia, Aminah adalah mak Nabi sendirilah. Jadi Suhaibah ini bila dah dibebaskan oleh Abu Lahab, dia pun akhirnya kerja menyusulkan Nabi. Jadi balik semula kepada hadis Urwah tadi, falamma mata Abu Lahabin uriyahu ba'du alihi bi syarri hibatin. Disebutkan bila Abu Lahab dah meninggal, ada beberapa orang saudara mara dia bermimpi nampak dia di alam yang satu lagi. Dan dia berada dalam keadaan yang bisyarri hibatin, agak merisaukanlah keadaan dia tu, macam mengerikan sikit. Lama pun Abu Lahab, awak kerja mengenak je. Jadi dia punya condition tu tak apa cun lah. Biasa nampak mimpi mungkin dia duduk atas bukit, ada cahaya, nampak syok lah. Tepi pantai ke tengah baring-baring, nampak macam relax je duduk alam. Macam kita biasa mimpi jumpa mak ayah kita yang dah meninggal jumpa dia tepi pantai, jumpa dia duduk atas kursi senyum-senyum, muka bercahaya. Okey lah mimpi gitu. Tapi kalau mimpi dia dalam keadaan tengah nangis, kita jadi tak syok Maka dalam mimpi itu satu orang saudaranya mengatakan, qala lahu madza laqita, awak dapat apa bila dah mati ni? Kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suhaibata. Katanya aku sejak mati satu nikmat pun tak dapat. Apa pun tak dapat, kecuali aku diberi minum. Apa sebab kau dapat minum?
bi'ataqati Suwaibata, sebab aku pernah merdekakan Suwaibah. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama hadis. Ini bukan hadis lemah. Ada yang tuan-tuan yang jenis garang-garang hadis ni, ustaz dia ngaru macam dalam stikar cerita ni. Tak. Ini hadis dicatat oleh ramai para ulama hadis. Imam Bukhari ada dalam sahih dia, Al-Hafiz Ibn Hajar ada dalam kitab Fathul Bari dia, Al-Hafiz Ibn Katsir ada dalam kitab Sirah Nabawiyah dia, Al-Hafiz Al-Baghawi ada catat dalam syarah sunnahnya, dan Al-Hafiz Al-Baihaqi ada letakkan dalam kitab Dalailnya. Cerita sahih. Dan kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah, diringankan siksaan Abu Lahab adalah disebabkan dia pernah rasa gembira ketika Nabi dilahirkan. Lisururi bi Ahmada, kerana dia pernah gembira saja ketika Nabi lahir, lantas beliau telah memerdekakan hambanya Suwaibah. Maka tuan-tuan, marilah kita merenung. Kalau Abu Lahab yang hanya gembira sekali itu saja dengan kelahiran Nabi diringankan azab oleh Allah, apatah lagi kita yang cinta Nabi sepanjang usia kita. Takkanlah tak teruk pada Abu Lahab lagi, mestilah lebih lagi kita dapat nikmat daripada Allah. Jadi ayolah saya menyeru diri saya dan tuan-tuan sekalian, jom kita cintalah Nabi. Ini masa depan kita, cinta Nabi. Di antara perkara aksiomatis dalam syariat Islam ini adalah mencintai Nabi. Dan seluruh ulama aliran apa pun, tak kira lah yang ulama sekarang ke, ulama yang salafi ke, apa juga aliran, semua sepakat wajib mencintai Nabi. Tanyalah mana-mana aliran sekalipun. Syiah tak payah cerita lah lagi, champion number one. Wajib mencintai Nabi. Bahkan mencintai Nabi adalah sebahagian daripada cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada syahadah kita Muhammad Rasulullah. Tanpa cinta, habis. Macam kalau ada lah orang sehari dua dia kata tak boleh cinta Nabi beria sangat ustaz. Kita cinta Allah dah lah, tak mengaji. Untuk mengaji tak habis. Cinta Nabi tak menjadikan kita syirik kepada Allah. Itu kena faham betul-betul. Justru itulah para ulama gigih menyusun bab-bab tentang cinta Nabi ini dalam banyak kitab-kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i misalnya dalam kitab Sahih Muslim menyusun bab wajibnya menyintai Rasulullah melebihi dari cinta kepada isteri, anak-anak, mak bapak dan semua manusia. Ada satu bab dia. Dan bab ini duduk tengah-tengah Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim, yang secara implisitnya mengisyaratkan bahawa di antara cabang iman adalah cinta kepada Nabi lebih daripada cinta kepada segala-galanya di muka bumi ini. Cuma pada malam ini, kita kalau sekadar mengaku cinta, bukan kena bayar pun, mengaku. Tapi pengakuan mesti ada bukti. Tanpa bukti, pengakuan tidak ada erti. Sebab itu Nabi pernah menyebutkan, lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum. Kalaulah manusia ini boleh kita terima semua pengakuannya, nescaya ramailah yang akan menuntut darah dan harta orang lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Kalau kita tak ada bukti, ngaku, letih nak menengok. Ada orang mengaku dia keturunan panglima sekian-sekian, bukti tak ada, harap tanjak je besar. Bukti tak ada, ngaku, oh saya keturunan sekian-sekian, bukti tak ada, cerita. Tahu mana aku keturunan? Saya baca dalam Facebook. Berat langsung. Dia punya rujukan Facebook, grup sejarah sebagai contoh. Tak boleh, kena ada bukti. Apatah lagi orang mengaku keturunan Nabi. Oh, nama saya sekian-sekian, Saripah sekian-sekian. Keturunan Nabi mesti ada dia punya jalur dia, ada ailah dia, ada dia punya family clan.
Kan Said Saripah dia ada al-al di belakang. Al-Yahya, Al-Idrus, Al-Sagaf, macam-macam. Bila tanya awak al apa? Tak ada al. Mana boleh tak ada al? Said Saripah kena ada al. Kalau awak tak ada al, awak ni alkohol, mabuk agak. Tak betul langsung. Ataupun awak bukan Said keturunan Nabi, tapi Said income ni, mencari duit ni, menggunakan nama Nabi, buat Said income lah dah. Tak betul. Tak ada bukti. Ataupun saya mengaku tanah surau ini tanah toki saya. Boleh mengaku jumpa muzi. Ni agak boleh pindah lah ke surau lain ya. Tanah ni tanah nenek saya. Mana bukti ustaz? Tak ada bukti, saja mengaku. Sama juga ngaku jadi Nabi, apa bukti? Ada satu nasihat yang diberikan oleh Syekh Hatim bin Ulwan Al-Assam rahimahullah. Dia ni ulama besar abad ketiga Hijriah di Khurasan, di Iran. Dia ni ulama besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca penulisan-penulisan dia ni banyak falsafah. Sedap membaca dia punya penulisan. Dia banyak buat poin-poin, dia banyak bagaimana nak menjadi orang baik. Tama dua dia pesen macam tu, dia menulis. Dia bukan jadi panjang, tak ada berperenggan dia. Dia sangat sedap pembacaan kalau daripada Syekh Hatim bin Ulwan Al-Assam ini. Dia Al-Assam itu dalam bahasa Arab maknanya pekak. Dia menggelarkan diri dia Syekh Hatim bin Ulwan yang pekak. Tapi bukan dia ni pekak, sebenarnya dah. Dia tidak pekak. Minta maaf aku guna perkataan pekak ada setengah orang dia sensitif. OKU cacat pendengaran, panjang pula nak nyebut dia kurang pendengaran. Tapi bukannya dia tu cacat pendengaran, tidak. Dalam kitab Syarah Qami'ut Tughyan ada kisah tentang Syekh Hatim ini yang disampaikan oleh Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah. Ini ulama cerita. Dia kata dia digelarkan si pekak bukan kerana dia pekak, tapi dia buat-buat tak dengar. Itu perangai dia. Kenapa dia buat-buat tak dengar? Dia menjaga aib orang. Punca dia dapat gelaran Al-Assam ini rupanya, dia pernah sekali ada satu muslimat wanita jumpa dengan dia. Rumah dia ni memang terbuka, siapa-siapa datang nak nanya hukum ke apa ke, datang dia raih lah, isteri dia buat air apa semua, datanglah orang perempuan nak jumpa dia, nak nanya hukum. Sedar orang perempuan ni cerita masalah dia, tiba-tiba ni minta maaf, sensitif sikit ya, ayat tu sensitif sikit. Tiba wanita ni buang angin. Nak sebut tak tergamuk. Buang angin, keluar ada bunyi lah, ada bunyi. Aib lah, orang perempuan mana boleh public kan? Tapi gamak dia pun tak perasan nak tergelak ke nak terbatuk, sekali terkeluar semua. Boom sekali. Syekh Hatim orang yang ada maruah, dia buat-buat tak dengar padahal dia nak tergelak dah. Dia boleh beritahu kepada perempuan. Perempuan ni tengah bertanya soal. Perempuan ni pun dah merah muka malu. Syekh Hatim kata, irfa'i sautik. Kata dia, saya tak dengar. Kuat sikit soalan. Padahal orang perempuan tu bom pun dia dengar tadi. Orang perempuan tu kata, wah, ustaz dia tak apa dengar. Mujur. Mujur padahal dia dengar sangat. Dia sangat menjaga maruah orang. Dan Nabi kita kan pesen dia tu. Tuan-tuan ingat tak? Siapa yang makan daging unta batal sembahyang. Kan punca begitu. Nabi tengah mengajar, ada sahabat buang angin dalam masjid. Satu masjid bau tak sedap. Semua dah picit hidung. Siapalah buang angin. Habis ceramah nak sembahyang isyak, sahabat tahu. Siapa bangun pergi ambil air sembahyang, muka tu lah tadi. Jadi Nabi tahu ni sekarang kalau aku tak kontrol habis kena kutuk ni kan. Nabi ni dia bijak. Kata Nabi, kebetulan sebelum ceramah ada makan gulai unta. Kata Nabi begini, siapa makan daging unta kena ambil air semayang semua. Sahabat kata, ya Rasul, tuan pun makan ke tadi? Takkan Allah hukum baru pula lah, kena ambil air semayang. Memanglah kena ambil air semayang. Akhirnya semua bangun ambil air semayang, termasuk yang buang angin tadi. Agak dia pun pandang Nabi, kenyek mata lah, thank you ya Rasul. Agak kita pernah tahu, thank you. Agak lah ya. Nabi dia pandai cover. Itu ada setengah mazhab meletakkan hukum makan lagi unta batal wudu. Ada mazhab tertentu, Syafi'i dah lah, mazhab Syafi'i dah.
Sebab mereka beranggapan ini bukan hukum kerana datang hukum, tapi Nabi nak menjaga aib. Ini Nabi lah. Kalau kita member rapat bantai dia kita engkau dia teruk lalu, tak ada insurans langsung. Ni Syekh Hatim begitulah. Dia nak jaga aib wanita ini, buang angin depan dia. Sebab tak dengar, itu dia panggil sang pekak, tapi dia tak pekak. Dia pernah beri nasihat tentang cinta Nabi. Menarik nasihat dia ni. Kata dia, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibatun. Siapa yang mengaku 4 perkara tanpa adanya bukti 4 perkara, maka pengakuannya itu bohong semata-mata. Pertama, manidda'a hubballahi walam yantahi ani maharimillahi ta'ala fada'wahu kazbun. Siapa yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi masih belum mahu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, maka pengakuan itu bohong sajalah. Cinta Allah tapi rasuah sapu, tak boleh. Boleh bukan rasuah ustaz, rasa. Apa benda rasa? Rasuah bukan rasuah, hadiah. Dia nak juga ngambil duit sebagai contoh. Tak boleh, belum cinta Allah. Rasuah haram, confirm. Tak ada mazhab mengatakan dalam keadaan tentu harus. Tak ada. Haram mutlak. Jadi kalau cinta Allah, mesti tinggal segala yang Allah tak suka. Yang kedua kata dia, wa manidda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadzbun. Siapa-siapa mengaku cinta kepada Nabi tapi dalam hati tidak suka kepada fakir miskin, maka pengakuan itu bohong, kata dia. Jarang kita dengar biasa kita dengar orang cinta Nabi selawat. Kata Syekh Hatim, engkau mengaku cinta Nabi tapi tak cinta kepada orang miskin, berhenti je lah mengaku cinta Nabi. Yang ketiga kata dia, wa manidda'a hubbal jannah wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzbun. Siapa yang mengaku nak dapat syurga Allah tapi tak bersedekah, maka pengakuan itu bohong, kata dia. Nak masuk syurga, sedekah malah kedekut. Dia ingat dengan kedekut itu boleh masuk syurga ke? Tak dapat. Dan yang keempat kata dia, wa manidda'a khaufun nar wa lam yantahi 'anil dzunubi fada'wahu kadzibun. Siapa yang mengaku tak nak masuk neraka, takut dengan neraka, tapi masih lagi tidak mahu meninggalkan kerja dosa, maka pengakuannya itu juga adalah bohong. Saya tidak ulas semualah, kita di penghujung lah ya. Salah satu yang dipesan oleh Syekh Hatim, kalau betul-betul kita ini cinta pada Nabi, kena sayang orang miskin. Saya ingat budaya sayang orang miskin adalah makin hilang. Kita memandang hina pula pada orang miskin. Ada setengah orang, ini contohlah, bukan nak menghina atau nak mengaibkan. Awak tak nak tolong orang susah, itu awak punya pasal. Jangan buat rakam. Mengucap sikit, Allah baca sembahyang subuh rakaat, jangan begitu, aib. You tak nak bagi, you punya pasal. You nak torture, jangan rakam, aib dia. Yelah dia nipu, kita nipu, mana pula menipu. Lama pun dia cuba menipu, kau dapat. Tapi jangan dicanangkan satu dunia. Sebab itu Nabi pernah wasiat kepada Abu Zar Al-Ghifari, di mana Abu Zar kata, awsani khalili bisam'in. Nabi jumpa saya, dia beri wasiat. Kata Nabi, 7 wasiat ni kau kena pegang wahai Abu Zar. Pertama, bihubbil masakin wa an adwa minhum. Pertama sekali, kau mesti cintai orang miskin dan mesti dekat dengan mereka. Itu wasiat pertama Nabi kepada Abu Zar. Yang kedua kata Nabi, hendaklah engkau wa an anzur ila man huwa asfalu minni wa la anzuru ila man huwa fawqi. Nabi pesan pada aku, jangan pandang orang yang lebih atas pada aku, pandang orang yang lebih bawah pada aku, supaya rasa syukur dengan segala nikmat walau sekecil-kecil pun. Yang ketiga, wa an asila rahimi wa in jafani. Sambunglah silaturahim dengan orang yang tak suka engkau. Jangan sambung silaturahim dengan orang yang memang suka engkau. WhatsApp group dengan memang kawan sekolah, kau sama belajar alumni, semua kawan kita dalam tu, memanglah silaturahim. Salam subuh di pagi hari, salam subuh pukul 6 mantap, salam maghrib, salam ahad. Cuba hantar pada sepupu yang menyampah ke engkau.
pada saudara mara yang bergaduh. Tak nak hantar pula, dia hantar pada kawan memang sayang ke dia. Tak haji lah. Nabi suruh asilah rahimi wa injafani. Kau sambung silaturahim dengan orang yang tak suka dengan kau. Malah aku ustaz, aku beri salam, jawab tidak. Sombong lah. Sambung dengan orang memang tak suka kita. Itu payah nak buat. Yang keempat, wa an uksira min la haula wala quwwata illa billah. Banyakkan membaca hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa an atakallam bimuril haqq. Hendaklah berkata benar walaupun benda tu pahit untuk kita terima. Yang keenam, wala ta'khuzni fillahi laumatal la'im. Nabi wasiat pada aku supaya jangan takut dengan celaan orang yang mencela kalau kita berada di jalan yang benar. Kau nak kutuk, kau nak hina, silakan. Yakin ajaran aku ataupun apa yang aku belajar ni betul. Peduli kalau haters akan selama-lama jadi haters. Dan yang ketujuh, wa an la as'alanna syai'a. Nabi beritahu aku, wahai Abu Dhar, jangan kau termakan budi dengan orang. Minta orang tolong sampai mayu-gayu, maruah hilang. Saya tak ulas semualah. Nabi sebut yang pertama sekali adalah cintailah fakir miskin dan dekatlah bihubbil masakin wa an adwa minhum. Siapa orang miskin? Kata Abu Hurairah, Nabi pernah menyebut laisal miskin bihadza at-tawaf allati yatufuna 'ala an-nas fatarudduhu al-luqmata wal-luqmatani wa tamratu wa tamratani. Orang miskin ni kata Nabi bukanlah hanya orang yang berkeliling minta kepada orang tu sesuap, minta kepada orang ni sesuap, kadang-kadang dapat sebutir kurma, kadang-kadang dapat 2 butir kurma. Bukan itu saja kata Nabi. Sahabat tanya, famal miskin ya Rasulullah? Apa itu siapa lagi miskin ni ya Rasulullah? Allazi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alayhi wa la yas'alu an-nasi syai'a. Orang miskin juga adalah pertama orang yang hidupnya itu tak cukup pun kecukupan dia. Tak cukup. Malah gaji yang dia dapat tak mampu pun untuk nak menanggung kos kehidupan dia. Yang kedua, dia tak ada kepandaian pun untuk nak top up dia punya kekurangan itu. Mana tidak semudah kita bagi motivasi, oh kita naklah buat bisnes online, kita naklah menambah pendapatan, buka gerai burger ke apa. Jangan, tak semua orang. Dia ada orang dia ada limitasi dia. Dan yang ketiga, wala yas'alun nasi syai'a. Orang yang tidak mengemis kepada orang. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan saya nak kaitkan salah satu golongan miskin yang kita kena jaga, ini Nabi ajar, Allah didik kita, adalah menjaga saudara mara kita yang miskin. Saudara mara kita yang miskin. Dalam Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala susun buat baik kepada saudara mara melebihi buat baik pada orang miskin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini suratul Nahl ayat yang ke-90. Allah suruh kamu berlaku adil dan berbuat baik, pertama kepada kaum kerabat, dan Allah larang kamu melakukan perbuatan mungkar dan permusuhan, dan dia memberi pengajaran pada kamu supaya kamu mengambil pelajaran. Ini khatib pesan tiap Jumaat. Buat baik, wa ita'izil qurba. Qurba tu kerabat. Bantu saudara kau dulu. Dalam ayat yang lain, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabzira. Dan berikanlah hak bantuan kepada kerabat yang dekat, kemudian kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu membazirkan harta kamu. Surah Al-Isra ayat 26. Ini contoh sedikit jelah saya bawa. Ayat-ayat Allah meletakkan tolong kaum kerabat diutamakan sebelum tolong orang yatim dan miskin. Mungkin tuan-tuan pula tepuk dahi, pula dah ustaz, itu kan kroni namanya. Kita kenalah santuni anak yatim dan orang miskin ustaz. Apa hal nak menolong saudara mara pula? Tuan-tuan, kalau semua orang jaga saudara mara dia, tak ada orang susah. Kenapa orang miskin ada?
Kerana saudara mara dia tak jaga. Cuba tuan-tuan keluar bank, ada orang minta sedekah. Cuba tuan-tuan interview, jangan buat live. Ni siap live, jangan live. Dia asal mana? Kita asal dari kampung sekian-sekian. Manusia takkan tak ada saudara mara. Takkan dia keturunan buluh betung pula dah beranak-beranak begitu, tak ada. Mana pak saudara, sepupu sepapat, adik-beradik, mak bapak, takkan tak ada. Kecuali dia daripada Rohingya, tu cerita lain. Kalau lokal mesti ada saudara. Apa sahaja saudara kau tak tolong? Kalau saudara kau tolong, kau tak susah. Sebagaimana kita disuruh oleh agama, engkau tolong saudara kau tolong saudara kau tolong. Akhirnya tak ada orang susah. Itu sebab disusun tolong saudara dulu. Masalah orang kita sekarang, saudara dia tak tolong, dia sibuk tolong orang lain. Tolong lu jauh sampai keluar negara. Bukan tak boleh menolong orang luar negara, boleh. Tapi saudara engkau rumah sengit, tolong dulu. Bantu sampai keluar pelarian bagai-bagai. Bagus. Rumah mak dia sengit begini macam pelarian juga di kampung tu lah. Baik buat rumah mak engkau dulu. Pintu bilik orang tu nak hangsel pun tak boleh, tercabut dah hangsel. Water heater, air panas shower lama dah tak guna, rosak sumbat. Anak dia kulu-kilir hantar bantuan ibu tunggal lain. Ni contoh tidak ngata kalau kena nasihat lah. Tak yang kau sibuk tolong orang tu ngapa? Lah, itu maksud saya. Ini tolong saudara bukan bagi projek. Itu kroni. Itu kroni. Tender semua bagi kepok-kapok. Itu menipu namanya. Ini kita tolong yang susah. Tolong yang susah. Jadi Quran ni, kalau satu ayat saja dalam Quran dah wajib kita taat, apatah lagi banyak. Perintah suruh tolong saudara yang susah lebih pada 6 ayat. Satu ayat pun dah wajib ikut. Contoh dalam Quran, satu ayat saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat pada Nabi satu ayat je. Wajib tak kita amal? Wajib. Tolong saudara 6 ayat, lagilah wajib. Jadi inilah yang kita kaitkan. Sayang Nabi, cinta Nabi, tolong orang miskin, tolong orang susah. Terutamanya saudara mara kita yang memerlukan bantuan. Anak-anak saudara, ada pak saudara duit banyak, anak saudara pun tak tahu. Kulu-kilir lah budak tu mencari bantuan, beasiswa lah, nak beli tu ini. Pak saudara kaya duduk Putrajaya, grade Jusabi. Contoh. Tak ada langsung nak ulu-ulu sikit ke duit bantuan, tak ada. Janganlah begitu, tolong anak saudara kita kan. Bantulah dulu. Banyak nak diterangkan tapi masa mengizinkan dekat pukul 9 lah. Saya takut tuan-tuan menggelitik nak tengok Gegau Gaza pula ni sekarang. Jadi saya kira sekadar itulah saja. Ada lah tua-tua ni, ada yang minat juga ya, ngisi masa lapang. Jangan mati saya tengok tu ya. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebagai kesimpulannya, Nabi SAW ni tak kenal maka tak cinta. Kalau kita tak kenal siapa dia, siapa anak-anak dia, siapa adik-beradik dia, pak saudara, mak saudara, maka kurang sikit. Tapi bila dah kenal malam ni sikit sebanyak, ke situ perginya, dia menambahkan lagi cinta kita kepada baginda. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa lisyarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, tetapkanlah kecintaan kami kepada Nabi, baikkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.